Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang masa maju jawab salam jelas. Semangat. Ustaz yang nak berkuliah tu bila bagi salam dengan waalaikumsalam warahmatullah, kan rasa semangat sebab saling mendoakan. Tahniah kenapa? Kerana ada satu tempat ustaz bagi salam assalamualaikum warahmatullah, dia macam tak dengar. Wallahu alam jawab perlahan ke ya? Sebab jawab beri salam hukumnya sunat, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Kalau ramai fardu kifayah, ada paling kurang seorang jawab, terlepaslah tanggungjawab yang lain. Jadi eloknya yang menjawab itu sampai yang memberi salam tu dengar ya, jawapan yang kepada salam tadi. Jadi tahniahlah ya pada orang masa maju surah An-Naim ni, kuat ya, meriahlah jawapan salam dia tu, istiqamahkan insya-Allah. Jadi malam ni insya-Allah kita menyambungkan lagi pengajian kuliah maghrib bulanan hari Selasa kedua ya, anjuran surah Jemaat An-Naim section 5 masa maju menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 184 berkaitan dengan isu azan dua kali pada hari Jumaat, yang mana kalau kita lihat rata-rata di tempat kita ni tak ada apa yang keliru pun, memang itu pun yang diamalkan kan. Bila masuk waktu azan, kemudian orang bangun sembahyang sunat qabliyah, itu pun nanti ada perbincangan tu qabliyah Jumaat tu. Kemudian khatib naik atas mimbar bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, khatib duduk, azan lagi sekali. Jadi azan dua kali itu memang diamalkan, kecuali mungkin di negeri tertentu saya diberitahu hanya azan satu kali. Jadi ada orang menyangkakan azan satu kali itu adalah yang sunnah, sedangkan dua kali adalah bid'ah ya. Jadi kita kena tegaskan, kerana dalam bab bid'ah ini masih sentiasa ada orang yang keliru dan masih gagal faham ya, sehingga sekarang mereka menolak apa yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah berarti perkara baru, hasanah berarti baik. Kenapa baik? Kerana selari dengan syariat, kerana disokong oleh dalil syarak. Bukan baik hanya semata-mata dengan akal fikiran atau hawa nafsu kita, bukan. Jadi kita kena tegaskan bahawa melakukan dan mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah. Sesiapa yang menolak bid'ah hasanah, dia buat bid'ah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sendiri baginda mengiktiraf bid'ah, yakni perkara baru yang hasanah, yakni tidak bercanggah dengan syarak. Bahkan kalau khulafa ar-rasyidin, mereka sendiri melakukan bid'ah, perkara baru yang pada penilaian mereka adalah hasanah, yakni selari dengan syariat.
Jadi orang yang masih ingin membangkang, dia kata itu bukan bid'ah Ustaz. Dia kalau Khulafa' Ar-Rasyidin dah buat, itu orang panggil sunnah. Sebab Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati, wajib ke atas kamu itu ikut sunnah saya. Lagi, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan hendaklah juga kamu itu mengikut sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi kalau Khulafa' Ar-Rasyidin dah buat, orang tak panggil bid'ah lagi. Dia keliru dekat situ. Ketika mana Khulafa' Ar-Rasyidin melakukan satu perkara baharu yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, maka itu namanya bid'ah. Dan ketika mana perkara baharu itu selari dengan syariat, itu namanya hasanah. Berarti Khulafa' Ar-Rasyidin, sunnah mereka, jalan mereka, cara mereka adalah melakukan perkara baharu yang selari dengan syariat. Jadi kita kena ikut. Macam mana nak tahu Ustaz benda baru? Kalau Khulafa' Ar-Rasyidin, tak apalah mereka tahu benda tu baik. Ni macam zaman kita buat benda baru. Nabi SAW dah wafat. Kalau zaman Nabi beritahu benda tu baik. Kalau zaman Khulafa' Ar-Rasyidin yang menilai perkara itu baik. Jadi jawabnya, bila berlaku perkara baharu di zaman kita, nak tahu perkara baharu itu baik atau tidak dari segi syarak, itu adalah tugas para alim ulama. Dan itulah signifikan apabila Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris kepada para nabi. Banyak mana harta para nabi yang diwarisi oleh para ulama? Tidak ada. Tidak ada dinar, tidak ada dirham, bahkan tidak ada baju, pakaian, selimut dan sebagainya yang diwarisi oleh para ulama. Tidak ada. Yang diwarisi oleh para ulama daripada para nabi adalah ilmu. Maka dengan suluhan ilmu itulah para ulama nanti akan menilai perkara yang tidak pernah berlaku di zaman Nabi SAW itu, adakah baik dari segi syarak ataupun buruk. Baik boleh buat, buruk dilarang melakukannya. Yang baik tu nak panggil bid'ah hasanah boleh, nak panggil bid'ah mahmudah boleh, tak mau panggil bid'ah langsung pun tak ada masalah. Yang penting boleh dilakukan. Jadi di muka surat 184 ini contoh yang jelas, kalau Khulafa' Ar-Rasyidin sendiri radhiyallahu anhum ajmain melakukan bid'ah yang hasanah. Soalan, apakah hujjah azan Jumaat sebanyak 2 kali? Bagi orang yang merasakan apa azan Jumaat 2 kali, zaman Nabi sekali je, kenapa kita tak ikut zaman Nabi SAW? Apa hujjah kita buat 2 kali tu? Jawapan, tidak dinafikan pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan bukan zaman baginda sahaja, di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, azan untuk solat Jumaat hanya 1 kali sahaja. Bila tu? Iaitu setelah khatib duduk, selepas memberi salam untuk berkhutbah. Maknanya yang kita lihat sebagai azan kedua sekarang ni, itu sebenarnya azan yang di zaman Nabi SAW dan 2 khalifah. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menambah 1 lagi azan, iaitu sebelum khatib naik ke atas mimbar lagi, maka jadilah azan Jumaat itu 2 kali. Kenapa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tergamak menambah perkara baharu ini? Kan ada orang buat teori, dia kata perkara baharu dalam urusan dunia tak ada masalah, tapi kalau dalam urusan agama tu haram. Sebab mula-mula dia kata semua bid'ah sesat, tak ada bid'ah yang tak sesat. Sebab dia berpegang dengan zahir hadis, wa kullu bid'atin dhalalah. Lalu kita kata kalau macam itu, tuan guna handphone sesat juga, Nabi tak pernah guna handphone. Tuan buat rakaman video sesat juga, Nabi tak pernah merakam video. Tuan ke masjid naik kereta, Nabi tak pernah naik kereta ke masjid. Tuan ke haji naik kapal terbang, Nabi tidak pernah pergi haji naik kapal terbang. Jadi bila dia terperangkap dengan perkara baharu yang dia sendiri lakukan, dia kata itu tak apa, itu kan urusan dunia saja. Guna handphone tu bukan ibadah, hanya urusan dunia. Naik kapal terbang, naik kereta dan sebagainya, itu hanya urusan dunia. Baik, azan urusan dunia jugalah. Azan kan urusan agama, urusan ibadah. Kenapa Khulafa' Ar-Rasyidin sendiri buat bid'ah dalam urusan agama? Jawabnya kerana hasanah. Hasanah daripada sudut mana?
Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berijtihad begitu kerana beliau melihat orang Islam semakin ramai dan ada di kalangan mereka yang tinggal jauh, yakni jauh dari masjid. Tujuan dilakukan bid'ah ini, azan yang tambahan itu adalah untuk memberitahu mereka bahawa solat Jumaat akan dilaksanakan. Jadi kalau zaman Nabi SAW, umat Islam kebanyakannya duduk hampir dengan masjid. Jadi kalau azan masa khatib duduk sejenak tu, mereka dengar azan, siap-siap sempatlah. Tapi bila umat Islam dah jauh, bila azan hanya yang itu, yang duduk jauh tak sempat. Sedangkan solat Jumaat itu wajib. Meninggalkan yang wajib haram. Mencegah yang haram itu tanggungjawab waliul amri, tanggungjawab pemerintah. Sayyidina Uthman pemerintah pada masa itu. Jadi cara untuk beliau mencegah daripada berlakunya perkara yang haram, iaitu meninggalkan kewajipan solat Jumaat, maka beliau melakukan bid'ah azan tambahan. Maka melakukan bid'ah yang hasanah walaupun dalam urusan ibadah adalah sunnah, termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi yang menolak mentah-mentah bid'ah hasanah tanpa membezakan adakah ianya disokong oleh dalil atau tidak, dia sebenarnya buat bid'ah dalam agama. Kemudian orang yang masih berdegil, dia kata, tapi yang tu kan Ustaz hanya ijtihad Sayyidina Uthman saja, bukanlah kata ayat Quran ke, bukanlah kata hadis Nabi ke, hanya sekadar ijtihad Sayyidina Uthman saja. Jadi kita rasa peliklah kalau dia sampai kata sekadar ijtihad Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman, bukan Uthman masa maju. Sayyidina Uthman bin Affan ni sahabat Nabi, menantu Nabi 2 kali, Khulafaur Rasyidin. Nabi SAW pernah bagi tahu malaikat pun malu dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ahadul mubasysyari bil jannah, salah seorang yang dijamin masuk syurga. Mana ijtihad beliau sahaja sudah sangat bernilai berbanding dengan pandangan kamu. Kamu siapa dengan Nabi? Sayyidina Uthman anak murid Nabi. Lebih-lebih lagi status ijtihad Sayyidina Uthman itu sudah berubah menjadi ijma'. Walaupun azan tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtihad Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak pernah dibantah oleh para sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Bila sahabat Nabi yang lain tengok perkara ini, tak ada seorang bantah. Ini namanya ijma'. Ijma' maknanya kesepakatan. Bukankah ijma' tu masing-masing setuju? Mereka tak bantah, bukan berarti mereka setuju. Maka kita fahami sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, mereka jenis kalau sesuatu tak betul, mereka tak segan silu untuk bangkang. Walaupun Sayyidina Umar misalnya radhiyallahu anhu terkenal satu orang yang tegas, satu orang yang garang, tapi wanita pun berani bangkang sesuatu yang pada penilaian mereka apa yang Sayyidina Umar putuskan kali itu tidak betul, dan Sayyidina Umar menerima. Jadi bila sahabat diam, ini namanya ijma' sukuti. Sukut asal maknanya diam. Sukuti maknanya ijma' secara diam. Mungkin dalam bahasa Inggeris kita boleh kata implied consensus. Secara dapat difahami, maknanya mereka tak bangkang. Iaitu satu kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terhadap hukum dengan cara tidak mengingkarinya. Bila mereka berdiam diri, menunjukkan mereka bersetuju dengan hukumnya. Lalu kalau kita pergi secara konseptual, secara prinsip, mengiktiraf atau melakukan bid'ah hasanah dalam urusan ibadah, urusan agama adalah ijma' pada sahabat. Siapa yang pandai-pandai kata, oh tak boleh, bid'ah dalam agama sesat semua, dia telah langgar ijma' sahabat Nabi. So bahaya. Dia berada pada posisi yang sangat berbahaya, kerana melanggar ijma' pun sudah haram, apatah lagi kalau itu ijma' para sahabat. Baik. Dalil hadis di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, an Sa'ib bin qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu, sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu innal adana yaumal jumu'ati kana awwaluhu hina yajlisul imamu yaumal jumu'ati alal mimbari fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Sa'ib radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Sa'ib bin Yazid berkata,
Sesungguhnya azan pada hari Jumaat awalnya adalah ketika mana imam duduk pada hari Jumaat di atas mimbar. Ini adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu wa kasaru amara Utsmanu yaumal jumu'ati bil adhanis salisi bihi ala zawra'i wa thabbata al-amru ala dhalika. Maka apabila tiba zaman khilafah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan umat Islam telah menjadi ramai, Sayyidina Utsman memerintahkan pada hari Jumaat supaya azan ketiga di tempat yang namanya Zawra, ya, yang hampir dengan pasar, sebab supaya orang yang berniaga di pasar dapat dengar. Maka kekallah azan dua kali itu selepas daripada dilakukan oleh Sayyidina Utsman, dilakukan oleh umat Islam zaman berzaman sampai ke zaman kita sekarang, ya. Alhamdulillah, hatta di negara-negara Arab sekalipun kebanyakannya kita lihat memang azan dua kali. Bab ini ijma'. Yang berani azan satu kali itu wallahu alam, ya, apa tahap kepakaran mereka sehingga berani melanggar ijma' pada sahabat. Kenapa azan ketiga? Sebab dia ada azan, dia ada qomat. Jadi qomat itu dia disebut azan juga sebab dipanggil, tapi panggil dah lebih segera lah. Kalau azan tu mungkin lambat lagi nak semayang, tapi kalau qomat tu bagi tahu memang nak semayang lah ni. Maka yang dimasukkan azan ketiga ni kerana campur dengan iqamah. Baik, pendapat ulama. Ada orang kata kita ni penting ikut Nabi, bukan ikut ulama. Nak pilih yang mana? Pendapat ulama ke hadis Nabi? Ini orang cara berfikir tahap rendah sebenarnya. Tak akan ada orang yang tinggalkan percakapan Nabi untuk ulama. Dia bukan isu itu. Bukan isu kamu nak pilih kalam Nabi ke nak pilih pendapat ulama. Of course lah kalam Nabi. Isu sebenar bukannya itu. Isu sebenar adalah kita nak ikut Nabi SAW mengikut kefahaman ulama atau mengikut kefahaman kita sendiri. Kalau kita itu orang yang reasonable, of course kita serahkan kepada kefahaman pakar yang expert dalam bidang perubatan. Kalau kita bukan doktor, kita sakit, rawat sendiri ke pergi jumpa doktor? Rawat sendiri kan jimat sikit, jimat, tapi kan tak apa-apa jadi pada kita sebab kita bukan bidang kita. Kereta pun kadang-kadang kalau kita memandai-mandai kita bukan ada ilmu pomen, jangan jahanam. Yang pepatah Melayu kata macam tikus baiki labu. Nak ikut mazhab Syafi'i ke nak ikut hadis sahih? Habis mazhab Syafi'i tolak hadis sahih ke? Tidakkah Imam Syafi'i rahimahullah taala sendiri berkata, "Idza sahal hadisu fahuwa mazhabi." Apabila sahih sesuatu hadis, maka itulah pegangan saya. Itulah mazhab saya. Habis ni ada Imam Syafi'i tak ikut hadis sahih sebab Imam Syafi'i pandai. Kamu tu memandai-mandai. Imam Syafi'i pandai, hadis sahih tu bukan satu, banyak. Jadi ada kalanya satu hadis sahih menasahkan hukum dalam hadis sahih yang lain. Misal dalam satu hadis yang sahih Nabi SAW tak bagi berbekam masa puasa. Kenapa dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak ada masalah, berbekam masa puasa tak batal? Kerana ada hadis yang lain yang mana Nabi SAW sendiri ketika berpuasa berbekam. Jadi Imam Syafi'i pandai. Berarti larangan itu bukan menunjukkan batal. Larangan itu khusus untuk orang yang kalau dia berbekam nanti dia tak lagat puasa. Tapi kalau berbekam boleh teruskan puasa, tidak batal, silakan. Ini maknanya seni dia, cara dia berinteraksi dengan hadis yang pelbagai itu, lalu dia keluarkan satu hukum. Bukan baca satu hadis tengok zahir terus keluar hukum. Itu yang kita sebut memandai-mandai, itu bahaya. Pendapat ulama atas dasar hadis di atas, Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala, orang Malibar, orang India, tapi masya-Allah kitab beliau tu dikaji, mengaji kan di Nusantara ni, di negara kita, iaitu kitab Fathul Mu'in. Mengatakan bahawa sunat mengumandangkan azan dua kali. Pertama sebelum khatib naik ke mimbar,
Dan yang kedua dilakukan setelah khatib naik di atas mimbar. Wa yusannu adhanani lisubhi. Bukan hanya azan Jumaat sunat 2 kali ya. Azan subuh juga sunat 2 kali. Surau ni 2 kali ya. Alhamdulillah sekali. Tapi saya ada dengar yang setengah jam sebelum tu surau lain. Tapi kalau nak dapat pahala sunat, hidupkanlah sunnah tu. Zaman Nabi SAW memang azan 2 kali. Ada azan yang dekat nak masuk waktu, ada azan masuk waktu. Tu kadang orang confuse je kan. Nabi SAW bagi tahu kalau dengar azan masih ada makanan bersahur tu, jangan ni habiskanlah makanan tu. Jadi hamba Allah ni dengar azan subuh, dia kata dia ikut hadis, batal lah puasa dia, sebab puasa mula daripada waktu subuh. Habis dalam hadis kata, Nabi kata teruskan, itu azan pertama. Azan belum masuk waktu, memanglah habiskanlah dulu, bukan terus berhenti. Kan masih ada tempoh lebih kurang setengah jam ya? Jadi itu penting ya, bukan hanya tahu hadis tapi memahami makna daripada hadis. Wa yusannu adzanan lisubhin, sunat azan 2 kali untuk salat subuh, wahidin qabla al-fajri. Tengok, pertama sebelum masuk waktu lagi, sebelum fajar. Wa akharu ba'dahu, yang satu lagi selepas daripada masuk waktu. Fa in iktasara fal aula ba'dahu. Ni yang kita duk buat ni. Kalau kita nak buat satu, maka yang aulanya yang nombor 2 itulah, sebab yang tu yang bagi tahu kata masuk waktu. Wa adhanani lil jumaati, dan juga sunat 2 azan untuk salat Jumaat. Ahaduhuma ba'da su'udil khatib al mimbara, satu ialah selepas khatib dah naik atas mimbar. Wal akharu alladhi qablahu, satu lagi adalah sebelum khatib naik atas mimbar sudah azan. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah disebutkan, summa inna fi'la Utsman radhiyallahu anhu kana ijma'an sukutiyan li annahum la yunkirunahu alaihi. Kemudian sesungguhnya perbuatan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengadakan azan 2 kali itu telah menjadi ijma' secara diam, kerana para sahabat tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan tersebut. Kalau orang kata takkah ini meninggalkan sunnah Nabi? Sunnah Nabi kalau ikut zaman Nabi azan sekali. Kalau kita azan 2 kali, kita tak ikut sunnah Nabi. Mana nak kita ada orang macam tu. Mana nak ikut sunnah Nabi ke sunnah Sayyidina Utsman? Macam tu pula. Tadi nak ikut Nabi ke nak ikut ulama. Sekarang nak ikut Nabi ke nak ikut Sayyidina Utsman? Ya, ikut Nabi. Habis ikut Sayyidina Utsman tu tak ikut Nabi lah. Itu ikut Nabi juga, kerana Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, hendaklah kamu ikut jalan saya dan jalan khulafa'ir rasyidin selepas daripada saya. Jadi ikut jalan Sayyidina Utsman tu ikut Nabi ya. Baik, wallahu a'lam. Selesai tajuk tu. Silakan. Yang pasal azan 2 kali Jumaat tadi. Ya. Pasal saya notice masa saya pergi umrah, yang azan pertama waktu Jumaat, hari Jumaat sebelum masuk waktu. So adakah memang itu dia punya, dia seolah macam subuh tadi, maknanya azan pertama sebelum waktu. So azan kedua tu bila masuk waktu. Ya, memang asalnya begitu. Memang asalnya zaman Sayyidina Utsman tu azan pertama tu sebelum masuk waktu. Sebab tujuannya nak bagi tahu kepada orang yang duduk jauh dah dekat nak Jumaat. So tutup kedai, bersiap, sempat elok sampai untuk sembahyang Jumaat. Jadi yang kita lihat tu memang itu yang asal. Tapi tidaklah sampai mengatakan yang kita buat ni lambat. Tapi masih lagi sunnah daripada sudut sebelum daripada azan yang atas mimbar tu. Mana khatib atas mimbar azan. Sebelum dia khatib atas mimbar tu sudah azan, walaupun dah masuk waktu. Tapi kalau ikut yang asal dahulu yang dikatakan di zawrak itu memang sebelum daripada masuk waktu. Wallahu a'lam. Betul. Dan hikmahnya itulah orang yang macam, kadang-kadang manusia ni bila sibuk dengan urusan dunia, dia pun lupa hari juga. Kan bila dengar azan, jemaat macam tu kan. Di tempat kita kadang-kadang dia bukan macam tu. Dia baca ayat Quran. Perasan tak ada setengah masjid surau, kalau hari Jumaat katakan setengah jam sebelum sewaktu, jadi orang tu sama ada dia mengalunkan bacaan Al-Quran atau dia pasang. Jadi itu satu bentuk
menolong orang untuk ingat, oh hari ni hari Jumaat, begitu. Memang asalnya sebelum masuk waktu. Wallahu a'lam. Next, solat sunat qabliyah maghrib. Apa hukum solat sunat qabliyah, yakni sebelum solat fardu maghrib? Kalau kita tengok nama sunat tu benar, kita dah tahu lah hukumnya sunat lah kan. Apa hukum solat sunat? Sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi ada juga orang kata bid'ah. Jangan solat sunat qabliyah tu bid'ah. Kita lihat pandangan ulama. Ulama khilaf tentang solat sunat qabliyah ini kepada 3 pendapat. Pertama, ia adalah sunat tetapi ghairu muakkadah, tidaklah ditekankan sangat. Maknanya buat bagus, kalau tak buat pun masih okey lagi, atau buat secara ringan, secara segera. Tidak muakkad, tidak sangat diberati, tidak. Tapi sunat, masih sunat. Itu pendapat mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama mazhab Zahiri. Dalil iaitu hadis daripada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sallu qabla salatil maghribi qala fi salisati liman sya'a karahiyatan an yattakhidhahan nasu sunnatan. Nabi SAW bersabda, sembahyanglah kamu sebelum daripada salat maghrib. Nabi SAW ulang 3 kali. Sembahyanglah kamu sebelum daripada salat maghrib, sembahyanglah kamu sebelum daripada salat maghrib bagi yang nak. Yang ketiga tu Nabi SAW tambah, liman sya'a, bagi yang nak. Bagi yang nak maknanya taklah wajib. Bagi yang nak sembahyanglah. Kerana apa? Kerana bimbang kalau orang anggap itu satu sunnah. Sunnah maknanya apa? Satu cara yang mesti kena buat. Sunnah dalam hadis ni bukan makna sunat, satu cara yang memang kena buat. Sebelum salat maghrib kena solat sunat. Jadi bila Nabi SAW kata liman sya'a, bagi yang nak, orang faham maknanya tidaklah mesti, ya. Kalau yang nak sila buat, yang tak nak buat pun tak ada masalah. Baik. Mana lebih utama antara sunat sebelum maghrib dengan hormat masjid, sembahyang hormat masjid, Tahiyatul masjid. tahiyatul masjid? Pasal kalau kan bisa kata kita datang mungkin dah terlambat sikit, mungkin sempat 2 rakaat je kan. So adakah kita patut tahiyatul masjid ataupun sunat? Kalau kita buat tahiyatul masjid, kita dapatlah pahala tahiyatul masjid. Kalau kita buat solat sunat qabliyah, tak kisahlah qabliyah maghrib ke qabliyah zuhur ke, kita dapat dua-dua. Kerana yang dituntut itu adalah solat. Masjid ni dia ada keistimewaan, sehingga tahiyah tu maknanya menghormati. Jadi sehingga kan dihormati masjid tu dengan cara masuk sembahyang. Jadi sembahyang apa pun yang kita sembahyang tu menempati tahiyah kepada masjid. Jadi kalau orang yang dia faham, dia niat solat sunat qabliyah, terus automatik jadi tahiyah juga. Tapi kalau dia tahiyah, ya dapat tahiyah lah. Sebab dia sama juga macam puasa kan. Kalau kita puasa, niat puasa Syawal misalnya, dapat juga puasa hari Isnin dia sekali. Jadi tidak perlu kata nak pilih lah. Buat dua-dua, niat dua-dua pun tak apa. Kalau niat qabliyah saja pun dia akan jadi tahiyah juga. Wallahu a'lam. Al-Imam Tabarini berkata, lam yurid nafya istihbabiha li'annahu la yumkinu an ya'mura bima la yustahabbu, bal hadzal hadith min aqwal adillati ala istihbabiha wa makna qawlihi sunnah ay syariah wa tariqah lazimah. Jadi Imam Tabarini menerangkan, kau orang kata Nabi SAW tak nak benda ni jadi sunat, bukan? Bukan Nabi SAW berkehendak untuk menafikan sunatnya itu, kerana tak mungkin Nabi SAW suruh buat satu benda yang tak sunat. Nabi suruh sembahyanglah sebelum pada salat maghrib, sembahyanglah sebelum pada salat maghrib, sembahyanglah sebelum pada salat maghrib bagi orang yang nak. Tiba-tiba yang Nabi suruh tu tak sunat pun, tak mungkin. Habis yang dikatakan supaya tidak dijadikan manusia sebagai satu sunnah, ini adalah maksud sunnah di sini adalah syari'atun wa tariqatun lazimah, sebagai satu benda yang disyariatkan, mesti satu jalan yang mesti dilakukan. Tidak, dia kekal, buat dapat pahala, tak buat pun tidak ada masalah.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari indal maghribi. Aku telah melihat para sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang hebat lah, yang kibar di mana sahabat-sahabat yang hebat, yang besar-besar, mereka itu bersegera mencari tiang ketika sebelum solat maghrib. Apa makna mencari tiang? Nak jadikan sebagai sutrah. Berarti sahabat sembahyang sebelum solat fardu maghrib, cari tiang tu makna cari sutrah. Orang kita pun ashabus sawari juga, cari tiang untuk menyandar masa kuliah. Itu ada beza sikit lah. Sahabat cari tiang untuk jadikan sutrah. Jadi sutrah tu hukumnya sunat, tapi ia sunat dan telah mati. Jarang orang amalkan. Dia sutrah ni masa sembahyang sunat pun kita sepatutnya ada. Jadi eloknya kita ada cari tiang, atau tak ada tiang, kalau kita ada beg, letak beg di depan kita. Letak iPhone kan, bangun pada sujud hilang pula kan. Tapi sesuatu lah, botol air pun boleh jadi sutrah. Yang paling senang ni lah, dinding, jadi sutrah. Tapi imam macam ni tak ada sutrah, sebab jauh daripada dinding. Kalau boleh ke depan lagi supaya dinding tu jadi sutrah, atau letak sesuatu sebagai sutrah kepada imam. Sutratul imam, sutratul liman liman ba'dahu. Sutrah imam memadai menjadi sutrah kepada makmum. Tapi kalau imam tak ada sutrah, makmum pun anggap tidak ada sutrah. Yang sutrah tu yang menghalang orang daripada melintas antara sutrah dengan kita. Dia nak melintas beyond sutrah tu, depan pada sutrah dia boleh lalu, jangan antara sutrah dan kita tu dia lalu. Hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyatul Bajuri tentang sunatnya mendirikan solat sunat sebelum maghrib. Jadi poinnya tak perlu sampai dibid'ahkan lah. Kalau tak mau buat, ya tak buat lah. Tapi jangan membid'ah-bid'ahkan orang yang melakukannya. Dah nak isyak ya. Ustaz, sutra tadi kalau lain ni kita tak boleh anggap ni sebagai sutra. Itu last lah. Dia macam ikut priority. Bukan makna nak line boleh, nak tiang boleh, dia ikut priority. Mana paling, kalau ada tiang, kalau ada dinding, kalau tak ada sesuatu yang lebih kurang sejengkal. Line ni macam kita kata tak ada benda dah. Dah tak ada apa dah. Sebenarnya kita ada pilihan untuk letak sesuatu. Maksudnya kalau kita di padang pasir, kita tak ada apa-apa nak letak di depan, kita buat satu garis. Itu last resort lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarata bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.